Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salatu wa atammu taslim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrajna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dipertemukan dan dihimpunkan dalam satu majlis zikir dalam sesi kuliah duha kita di Masjid An-Nur. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid, khususnya Biro Muslimat Masjid An-Nur, pada semua ibu-ibu yang sudi meluangkan masa pada waktu pagi begini. Dan kita sangat berharap apa saja yang kita laksanakan ini, dia bukan sekadar pilihan daripada kita, keinginan kita semata-mata, tetapi kalau tidak dengan bantuan daripada Allah, kalau Allah tak mampukan kita, kita tak akan mampu juga untuk buat. Sebab untuk menjadi seorang yang baik itu, ataupun nak buat satu amal, ramai orang nak buat dan dia boleh buat, tapi untuk mampu buat, dia tak datang dengan sendiri, dia akan datang dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita satu doa, dan Nabi tak pernah miss doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi yang diberikan kekuatan oleh Allah macam mana sekalipun, tapi Nabi tetap Nabi, dia tetap manusia. Maka sebab itu Nabi akan minta juga dengan Allah, walaupun dia diberikan keistimewaan dan sebagainya, tapi Nabi usaha, dan tujuan Nabi usaha itu memang untuk Nabi diberikan bantuan oleh Allah, dan masa yang sama menjadi satu pengajaran kepada kita sebagai umat supaya ikut apa yang Nabi buat. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Maknanya kalau tanpa bantuan Allah belum tentu kita boleh buat. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku supaya aku boleh ingat kepadamu. Tak kira lah, ingat ni ada orang dia hanya ingat dalam atas jadah je, ada orang dia ingat ketika dalam masjid saja. Tapi mungkin dengan doa ini, bagusnya doa ini adalah dia akan ingat bila-bila. Dia pergi shopping, dia ingat Allah. Dia pergi luar negara, dia ingat Allah. Dia pergi overseas, dia pergi ke negara Eropah sekalipun, tempat yang dari sudut environment tu tak nampak agama, tapi dia boleh ingat kepada agama, ingat kepada Allah. Okay? Macam, yelah, saya pernah bawa trip, ibu-ibu, ayah-ayah, yelah, trip-trip kita pergi jauh-jauh ni biasanya orang-orang ni lah orangnya, pergi Europe, kita pergi Rusia, pergi mana, antara benda yang orang paling concern sekali dalam jemaah ni, dia bukannya nak tanya yelah, selain pada makan dengan shopping, antara benda yang dia tanya adalah sembahyang kat mana. Makan dengan shopping tu benda penting jugalah. Yang paling penting shopping tu lah. Kalau tak dapat shopping semua senyap, keras semua. Bila tahu je hari ni punya trip, hari ni kita ada masuk satu tempat shopping, semua jadi semangat lain macam. Selagi tak dapat tempat shopping, kadang-kadang jangan tempat shopping, selagi tak tukar duit pun dia dah stres. Kan? Ustaz, bila nak pergi Money Changer, nak pergi Money Changer ni? Okey, faham. Tapi nak bagi tahu tadi adalah ada orang bab ingat kepada Tuhan yang dia bukan di masjid nanti ke sejadah saja. Ada orang dia ingat Tuhan bulan Ramadan saja. Jadi dengan bantuan Allah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku boleh ingatmu, aku boleh ingat kepadamu bila-bila masa, di mana sahaja.
Jadi penting doa ni. Yang kedua, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku supaya aku boleh jadi orang yang bersyukur pada Engkau. Syukur nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku banyak, ya Allah. Sebab sometimes kita lupa yang kita banyak nikmat Allah bagi. Terutama kita lupa bila kita dapat orang lain yang dapat nikmat yang kita tak dapat. Sedangkan kita pun dah ada. Cuma bila kita nampak, kita timbullah jealousy, timbullah rasa tak puas hati, timbullah rasa tak best dan sebagainya. Jadi dengan doa ini menyebabkan bila orang lain dapat nikmat, kita happy. Orang lain dapat nikmat, kita dengki, itu dah sangat jauh. Kita harap kita jauh daripada perkara tu. Tapi kalau orang dapat nikmat, kita tak rasa gembira dengan nikmat orang tu, kita rasa biasa saja, itu pun adalah bibit-bibit kepada hasad. Orang dapat kejayaan, dapat anugerah, dapat tukar kenderaan baru ke, renovate rumah ke, kita tengok tu kita rasa biasa je. Tuan rumah happy, tapi kita biasa. Jangankan nak happy, kita rasa biasa pun adalah bibit-bibit kepada hasad. Jadi dengan bantuan ini, Allah ma'inni, Allah bantu aku supaya aku boleh jadi bersyukur kepadamu. Maknanya bila tengok orang lain dapat nikmat, kita pun alhamdulillah dapat, kita pun bersyukur sebab orang tu dapat. Bila orang tu happy, kita pun jadi happy. Jadi ni doa yang kedua. Doa yang ketiga ni ada kaitan kita nak sebut dalam mukadimah ni. Wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku supaya aku boleh menyempurnakan, memperbaiki, menambah, mencantikkan, mengelokkan, melakukan ibadat kepadamu. Bantu aku ya Allah, husni ibadatik, supaya aku boleh buat ibadat kepadamu. Yang ni kekuatan kita. Nak datang kuliah duha, komitmen banyak. Nak datang subuh masjid. Kita boleh semayang je di rumah, tapi nak datang ke masjid tu punyalah berat. Okey, sebab kita ni penuh ada support system. Kadang-kadang Allah bagi support system kita apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang, kita jadi semangat. Allah support kita, Allah bagi bantuan dengan bulan itu sendiri. Ada ketikanya Allah support kita, Allah bagi bantuan supaya kita ada semangat bila Allah bagi tempat. Tadi bulan, waktu. Ini Allah bagi tempat. Kadang-kadang masjid, kadang surau. Bila kita masuk, kita punya ibadat tu rasa semangat berbanding sembahyang dekat tepi katil kat rumah kita. Apatah lagi kalau dapat sembahyang pula di Masjidil Haram, dapat sembahyang pula di Masjid Nabi sebagainya, lagi semangat kan. Boleh bangun setiap waktu, boleh pergi lama pula duduk. Jadi Allah akan bantu kita dengan pelbagai cara. Kita berharap Allah bantu kita nak kuat ibadat ni bukan di tanah suci saja. Ini Allah bantu kita bukan bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan tertentu yang ada keistimewaan waktu dan tempat. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nafikan kita memerlukan waktu dan tempat ni. Bukan bermaksud tak apa Ustaz, saya dengan doa ini insya-Allah saya walaupun tak ada kat depan Kaabah, insya-Allah dekat sini saya still okay. Tak, dia takkan sama. Still okay pun dia takkan sama kalau dapat ke sana. Tambah pula pengalaman saya menguruskan jemaah-jemaah yang sampai ke sana, dan kita tahu, kita boleh buat comparison dan kita boleh tahu macam mana keadaan mereka di Malaysia dan di sana. Okey, orang kat Malaysia yang kadang-kadang jiwa mereka penuh dengan maksiat, penuh dengan kelalaian sebagainya, dekat sana mereka menjadi orang yang sangat patuh. Orang dekat Malaysia punyalah ahli masjid, kaki jemaah apa semua, dekat sana lagi berlipat ganda usaha dia. Jadi dia takkan sama punya. Tu setakat pengalaman saya dalam berapa puluh tahun ni je lah. Baru je lagi nak bagi tahu dekat sana tu sangat istimewa. Dan tambah pula sekarang ni, selepas musim pandemik ni. Okey, saya hujung bulan ni insya-Allah saya akan satu trip lagi. 3 minggu lepas saya baru je balik, 3 minggu lepas. Selepas pandemik. Kalau tanya saya, lepas pandemik ini adalah satu hikmah yang lagi besar kalau kita boleh pergi umrah lepas pandemik berbanding dulu. Ya, kerisauan kita pada pandemik tu je, pada virus, pada tu. Okey. Tapi dalam bab lain, apa yang orang kalau tanya saya, Ustaz apa beza Ustaz? Saya boleh jawab sistematik tu je. Dan mungkin sistematik ni lah yang kita minta dulu dah berpuluh tahun dah kita minta, ya Allah bilalah Mekah Madinah ni nak ada satu sistem. Sampai pernah kita keluar ayat apa kata kita panggil orang Jepun ke biar manage Mekah ni, bagi dia orang setahun. Tak payah, Allah bagi Covid je cukup. Tak payah panggil orang Jepun, Allah bagi Covid. Rupanya dengan Covid itu dapat satu sistem yang sangat, pada saya sangat indah. Tawaf jadi mudah, masuk raudah jadi mudah, semua jadi mudah insya-Allah. Penyakit itu je lah penyakit kita buat langkah penjagaan kita. Dan kalau tanya saya, Allah sebut apa? Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan kami jadikan Baitullah itu adalah tempat tumpuan manusia dan keamanan bagi manusia.
Kalau tanya saya personally, mungkin masuk keamanan tu sangat general. Keamanan macam mana orang nak serang Mekah takkan boleh serang. Macam-macam maksud keamanan. Tapi yang saya boleh dapat dalam pengalaman saya sendiri, keamanan tu daripada dulu sampai sekarang, siapa yang ada stres, yang ada masalah, yang ada apa, bila masuk ke sana dia akan hilang semua benda tu. Termasuklah perasaan kita punya takut dengan COVID dekat sana, walaupun jadi tumpuan tempat manusia, tempat tumpuan manusia, satu dunia datang. Kerisauannya kalau tanya saya secara personal, bila saya touchdown di KLAA, saya risau balik. Masa kat sana mula-mula first day sampai tu risau, tapi tak. Kebetulan dua hari sebelum balik pula jumpa pula kawan yang kerja kat hospital di Jeddah. Memang dia kata tak ada masalah. Jadi wallahu a'lam. Dah hari ni pun saya ada baca satu statement orang. Dia kata kerajaan Malaysia tolong tengok balik macam mana prosedur kita. Masuk segi KLAA tu tengok tu macam negara kita darurat lah. Dengan frontliner kat depan gitu, kat tempat lain semua dah tak ada dah macam tu. Betul bila saya fikir balik, betul. Ya, dengan PCR test, dengan itu, dengan ini, lepas tu dengan MySejahtera lah, tak synchronize dengan apps yang lain lah, macam-macam. Masuk-masuk tu kita tengok tu pun dah macam risau dah. Tengok KLAA tu baru. Belum bila dah balik, masuk kedai, masuk mall, masuk mana, risau balik. Masa kat sana hilang kerisauan tu. Satu risau, kerisauan tu hilang. Bukanlah masuk COVID tak ada langsung, ada. Cuma dia tak kritikal. Penyakit tu akan ada, kita pun dah bersetuju dengan endemik. Cumanya keamanan. Jadi sebab tu ambil peluang ibu-ibu, kalau boleh pergi lepas pandemik ni, sebab kita tak tahu bila dia akan kembali normal balik. Takut nanti bila kembali normal hilanglah balik sistem ni. Yang sekarang tawaf, siapa yang warga emas ataupun siapa yang wheelchair duduk paling rapat dengan Kaabah, dia takkan campur dengan orang. Tu nikmat tu. Berapa tahun lepas siapa yang pakai wheelchair tak boleh pergi dataran, dia kena dekat first floor. Dah lah jauh pusing. Yang duduk tu okey lah, menolak tu. Yang duduk tidur. Tapi jenuh lah nak pusing sana pusing sini, nak balik hotel tu lalu jalan khas. Sekarang ni pakai wheelchair paling dekat dengan Kaabah. Saya boleh relax, tengok aja dulu aswad apa semua relax. Sebab tambah pula sekarang ni dia hadkan kapasiti ya, dia boleh masuk. Orang yang tawaf sunat tak boleh, semua kena kat first floor. Yang bawah hanya orang berihram dengan orang yang buat umrah saja. Nikmat Raudah semua pakai apps, boleh set timing kita nak pergi bila, tengok slot kosong bila masuk. Tak payah nak berebut-rebut, tak payah. Ikut timing kita terus jalan masuk direct, terus masuk dalam. Mungkin bibur pengalaman kena pijak kepala masa sujud. Pengalaman kena pijak, kena langkah dengan orang, berebut itu ini, kan? Kena jerit dengan macam-macam. Ini orang kata nikmat. Kita nak bagi tahu semua benda yang kita boleh buat ini, kalau Allah tidak bantu kita takkan dapat. Nak pergi Mekah pun kita rasa kita banyak duit. Kalau Allah tak bantu kita pergi, kita takkan boleh pergi walaupun kita banyak duit. Walaupun kita sihat, walaupun kita lapang masa. Ada orang yang tak ada duit sampai dia. Ada orang yang tak sihat sampai dia. Jadi ini dia maksud apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak buat ibadat ini, kalau Allah tak bantu kita takkan mampu nak buat. Okey, jadi itu mungkin yang kita sama-sama tolong ingat doa ini. Kalau kadang-kadang dalam sebulan ataupun dalam minggu ni kita rasa malas sangat nak buat tu jadi susah, buat ni jadi susah. Perbanyakkanlah baca doa tu. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Kita biasa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Na'budu asta'in itu adalah bantulah tu. Hanya pada engkau aku sembah dan hanya pada engkau lah aku minta tolong. So dalam hadis itu dia spesifik minta tolong apa? Minta tolong supaya ingat Allah, syukur Allah dan mudah nak buat ibadat. Alright. Tu mukadimah kita hari ni tak start lagi mukadimah baru. Okey, hari ni kita nak sambung perbincangan kita. Kalau saya tak salah, bab yang ke-90 iaitu bab cerita bercakap dengan kawan-kawan ni. Kita tengoklah sikit berapa ulang kaji kita sesi yang lepas. Bila mana kita bercakap dengan orang, kalau boleh kita ulang. Kalau benda yang penting, kalau boleh kita ulang 3 kali. Dia itulah cara Nabi SAW. Ulang 3 kali itu bukan hari ni sekali, esok sekali tak. Kamu lupa ke semalam kan mak dah cakap? Okey, mak ulang lagi sekali lagi hari ni. Bukan hari ni. Nabi SAW sebut on the spot 3 kali Nabi ulang. Jadi kalau benda tu benda yang penting, antara sunnahnya adalah dalam hadis Nabi SAW, Nabi apabila berbicara dengan satu perbicaraan, Nabi akan mengulanginya sebanyak 3 kali sehingga dapat difahami apa yang dibicarakan
Dan jika Nabi sampai bersatu kaum, Nabi akan memberi salam kepada mereka dan diucapkan salam itu sebanyak 3 kali. Jadi ada perspektif dekat sini. Maksud 3 kali itu apa? Satu adalah perspektif yang pertama, suara tak sampai. Percakapan yang pertama mungkin orang yang depan yang perasan, yang belakang tak apa perasan. Jadi bila ulang 2 kali, orang yang tengah mungkin perasan. Orang jadi alert. Yang kedua bukan sekadar dari suara tu dengar tak dengar. Yang keduanya faham pula. Ada orang sekali sebut dia faham. Ada orang 2 kali boleh dapat tangkap, ada orang 3 kali pun tak dapat tangkap lagi. Jadi nak bagi tahu maksimum pergi ke 3 kali. Kan? Detailkan benda tu apa yang kita nak cakap. Okey. Jadi tak salah benda tu. Ingat ni abang ni mak bagi tahu ni. Nanti ni mak nak keluar, harapnya nanti kamu tolonglah sapu ni. Tahu. Kita biasanya kita cakap sekali, kalau kita pergi dapur, kita keluar balik, kita cakap lagi sekali. Sebab rasa macam pelik nak cakap direct. Ingat abang sapu sampah abang mak balik nanti kalau boleh abang nak sapulah. Ingat tahu abang tahu 3 kali ulang macam pelik pula. Tak pasal mak kena marah dengan abang nanti. Kan? Jadi kita biasanya kita akan ulang-ulang, kita mungkin malam ulang sekali lagi, petang sekali lagi, tapi nak kata Nabi ulang waktu yang sama. Kalau benda tu benda yang penting supaya difahami. Dan orang tak akan faham dan orang tak akan ingat melainkan dengan pengulangan. Dari hadis Sayyidatina Aisyah, percakapan Rasulullah itu adalah merupakan percakapan yang terpisah-pisah, yakni jelas antara satu kata dengan kata yang lain dan difahami bagi orang yang mendengarnya. Jadi kalaulah Nabi yang bercakap satu word by word, itu pun Nabi ulang banyak kali, bayangkanlah pula saya yang bercakap laju sangat dan bercampur-campur perkataan dan sebagainya. Kan? Tapi mujuk audience saya semuanya dia hangguk je. Jadi saya lega. Dia faham ke tak faham, dia hangguk. Jadi saya lega, alhamdulillah. Tapi nak bagi tahunya betapa Nabi itu alang-alang dia bercakap, Nabi tak akan buang masa. Nabi akan pastikan apa saja Nabi cakap orang akan tangkap dan orang akan dapat. Jadi nak kata jangan buang masa dalam hidup. Biar semuanya bermanfaat. Dalam percakapan Nabi bermanfaat. Tak pernah ada percakapan yang sia-sia. Percakapan yang bermanfaat, kemudian diulang-ulang lagi, menambahkan lagi manfaat. Sebab tu kaedah dia apa? Disebut dalam Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebab tazkirah itu, zakir itu adalah benda yang diulang, ingatan, benda yang dah tahu diingatkan balik. Jadi bagi orang yang beriman, dia akan bagi manfaat. Tapi bagi orang yang kurang imannya, dia dengar tu dia rasa apa ni, ulang banyak-banyak kali. Tapi bila kita tahu saya orang beriman, begitu kalau benda tu diulang banyak kali, dia akan cek, aku dah buat belum benda ni? Ulang banyak kali. Bila dah buat pun dia tak kata, aku dah buat tak. Dia akan fikir, bila benda ni dia dengar lagi, dia dah buat dah amal dah benda ni, tiba dengar pula ada orang cakap. Dia akan tanya pula, tak apalah ni aku tak dengar, tak apa, aku dah buat dah pun. Tak, dia tak akan bukan macam tu. Bagi orang beriman, dia dengar benda yang dia dah pernah dengar, dia akan tanya pula, aku dah sempurna belum buat benda ni? Aku dah betul-betul buat belum? Dia bukan kata, tak apalah saya tak perlu dengar dah tajuk ni sebab saya dah amal dah pun. Bukan. Dia akan cari mana kekurangan yang ada pada apa yang dia tengah diberikan tazkirah itu, tajuk yang sama. Dia akan tengok apa kekurangan dia. Mungkin dia dah buat 80%, 20% lagi mana pergi. So bila dengar tazkirah tu kali kedua, dia akan cari mana 20% tu. Itulah contohnya. Bagi orang yang beriman, tanfa'ul mu'minin. Bila benda yang diulang-ulang, dia akan memberi manfaat kepada orang yang beriman. Indirectly, dia tak akan beri manfaat pada orang yang kurang beriman ataupun yang tidak beriman. Okey. Sambungan tajuk kita mendengarkan kepada seorang kawan perbicaraan kawannya yang tidak berupa perbicaraan yang haram dan meminta orang alim serta orang memberi nasihat kepada orang-orang yang menghadiri majlisnya supaya mereka mendengarkan baik-baik. Okey. Ini ada satu tajuk juga yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda dalam haji wada', iaitu haji terakhir. Memang Nabi buat haji sekali itu je, maka dia panggil haji terakhir Rasulullah. Dan Nabi SAW sebagai tanda yang Nabi ni seolah-olahnya bagi sahabat yang nampak lah dalam ayat baik-baik perkataan Nabi tu nampak yang Nabi ni akan berpisah dengan para sahabat sebagai tanda Nabi meminta diri, mintalah orang-orang itu supaya mendengarkan baik-baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, janganlah engkau semua kembali menjadi orang kafir sepeninggalanku nanti. Bila dah time haji,
Dan kata-kata Nabi ni seolah Nabi memang dah nak pergi dah. Lepas aku tak ada, lepas ni harapnya janganlah kamu semua kembali kepada kafir. Kalau kita dengar tu, yalah, orang yang pernah hidup susah senang dengan Nabi, mereka pernah zaman jahiliah, zaman kafir dan sebagainya, susah senang dengan perang dan sebagainya, boleh beriman pada Nabi. Tiba-tiba Nabi sebut perkataan ni. Bagi orang yang ada momen dengan Rasulullah, dia akan feeling betul apa yang Nabi nak cakap. Janganlah kamu kembali menjadi kafir. Lagi pula janganlah sebahagian daripada kamu memukul leher sebahagian yang lain. Memukul leher sebahagian yang lain maksudnya apa? Janganlah melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan terjadinya permusuhan, perceraian, pertempuran, pergaduhan, perbalahan antara kamu semua orang Islam. Okey. Jadi ini satu benda yang penting dalam erti kata, iaitu mengajak kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan dan mengingatkan mereka. Nanti lepas ni kita akan jumpa satu tajuk tentang memberi nasihat. Sebelum cerita pasal beri nasihat tu, Nabi SAW sentiasa ingatkan para sahabat, pertama, jangan kembali jadi jahat. Okey. Perkara yang samalah kita sama-sama kadang-kadang, ialah maklumlah, kita hanya ada ingatan-ingatan nasihat ni kadang-kadang time waktunya saja. Time tazkirah, dalam majlis-majlis tazkirah, majlis ingatan, majlis nasihat, baru kita akan nasihat kawan-kawan. Tapi kalau time lain, kita sembahlah benda lain. Okey. Tak salah nak sembang benda lain, sebab Nabi juga manusia, Nabi juga ada sembang kosong. Ya? Tapi taklah sampai menipu orang, taklah sampai mengumpat, mencerca, mencaci orang, tak ada. Okey. Nabi SAW juga manusia, Nabi juga sembang kosong, para sahabat juga ada sembang bab makanan, sembang ada. Dalam kitab Syama'il, hadis Sunan At-Tirmizi ada cerita tentang tawaduk Rasulullah SAW. Tawaduk ni betapa Nabi tu, dia bukan sekadar Nabi, dia manusia. Bagaimana Nabi meletakkan dirinya sebagai manusia. Ya, jadi tak ada masalah nak sembang kosong. Tapi dalam keadaan kita duduk sembang itu, jangan lupa untuk kita berkata kepada rakan atau kenalan kita perkara-perkara yang memberi manfaat. Contoh macam apa yang Nabi sebut tadilah. Dan benda ni bukan sebab Nabi tu Nabi. Sekali lagi, supaya kita jelas. Sebab kadang-kadang pada orang bagi nasihat ni, ustaz, Nabi, ulama, itu saja tak. Dalam bab bagi nasihat ini, kita akan sentiasa cari jalan supaya kita memperbaiki diri dan kita nak memperbaiki orang lain. Itu satu perkara lah. Sebagaimana Nabi SAW itu, dia asalnya jadi Nabi, Allah bagi wahyu untuk diri dia, kemudiannya dia dilantik menjadi Rasul untuk dia sampai kepada orang. Sebab tu sebelum 40, Nabi tak pernah kacau. Nabi hanya berbaik dengan orang, tak pernah tegur benda yang tak elok. Nabi biar. Tapi bukanlah bermaksud Nabi merelakan pula orang tu buat benda yang tak elok. Okey. Tapi selepas dilantik menjadi Rasul, Nabi naik, kan, dipanggil bu'itha, Nabi dibangkitkan, mana dinaikkan satu lagi level menjadi Rasul. Kita, alhamdulillah, Allah jadi kita orang soleh, orang yang boleh buat baik. Tapi adakah kita cukup dengan sekadar menjadi orang soleh dalam keadaan kita tak bu'itha, kita tidak naik satu level, iaitu menjadi musleh? Alhamdulillah, kita kenal track record kita dulu macam mana. Okay, semua kita tengok, kita tahu macam mana kekurangan kita. Alhamdulillah, hari ni Allah dah beri kita jalan supaya kita boleh improve diri kita. Alhamdulillah. Kerja kita sekarang sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir adalah kita cari ruang dan jalan supaya bukan sekadar kita jadi baik, tapi kita nak supaya orang lain juga boleh jadi baik. Musleh, soleh, okey, musleh, memperbaiki orang. Dalam tajuk yang ke-90 ni, bagaimana menjadi seorang musleh. Nabi sentiasa ingatkan sahabat. Padahal ni sahabat ni semua title hebat-hebat ni. Yang hebat-hebat ni pun Nabi ingatkan. Jadi, yelah, salah ke kalau nak tegur ustaz? Tak salah. Kalau para sahabat pun Nabi ingatkan benda ni. Tapi tak tahulah kok ada ustaz yang tak boleh kena tegur ke. Kan? Wallahu a'lam, na'udzubillah lah. Nanti mungkin keegoan masing-masing lah kan. Tapi kalau sebagai seorang ustaz atau sesiapa sahaja pun dalam hidup, dia berada pada ranking yang mana, jawatan yang mana, macam mana sekalipun pencapaian dia, bila ada orang tegur, ada orang berikan nasihat dan sebagainya, dia kena terima. Dan itulah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi ingatkan supaya jangan kembali kepada kafir dan jangan buat jahat dengan orang, jangan buat permusuhan dan sebagainya. Jadi ini adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Bukan sekadar jadi orang baik, kena kita kenal Nabi itu baik, tapi dalam masa sama Nabi memperbaiki orang lain. Cuma
yang bab muslih inilah yang mungkin tak ramai orang bersedia. Sebab menjadi orang untuk memperbaiki orang lain, dia akan terdedah kepada orang tak suka. Nah, itu jelas risiko besar dia. Sebagaimana Muhammad bin Abdullah itu sebelum usianya 40 tahun, tak pernah orang cari pasal dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Tapi bila dia dibangkitkan saja menjadi Rasul umur 40, dia start declare dia menjadi Rasul, maka dia start untuk stop orang buat benda yang tak betul. Dia nak perbaiki apa kesilapan orang, tinggalkan amalan jahiliah, tinggalkan berhala, tinggalkan semua Lata, Uzza, Manna tu, menyebabkan dia bermulalah episod selama 13 tahun yang dia tidak disukai. Okey. Sama lah juga kita kalau jadi orang soleh, kita baik, semua orang suka kita. Kita buat semua benda baik, tambah pula orang nampak apa yang kita buat, semayang kuat, sedekah kuat apa, tapi kita tak kacau orang pun, orang akan suka kita. Okey. Apabila kita start untuk menegur ni bukanlah kacau, tapi bagi manusia dia akan anggap tu kita kacau hidup dia lah. Orang kata jangan kacau tepi kain orang. Okey, perspektif itu kita kena tengok apa maksud jangan jaga tepi kain orang tu. Sedangkan Islam ajar untuk jaga tepi kain orang. Cuma adalah dia punya guidelines dia macam mana supaya ambil berat pasal orang lain tu. Jadi Nabi SAW tidak disukai selepas muslih, memperbaiki orang lain. Jadi kita, tapi kerana tidak disukai itulah menaikkan lagi darjat, menambahkan lagi pahala dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa kita cukup menjadi orang soleh, alhamdulillah dapat pahala. Tapi jangan lupa, menjadi muslih, dia akan dapat gandaan pahala. Tapi dia ada risiko-risikonya lah. Okey, dia ada risiko-risikonya. Orang kata apa, nak dapat lagi banyak nasi, lagi banyak kerak, macam tu. Lagi banyak duit, lagi banyaklah hutang mungkin, lagi banyaklah masalah dia. Apa lagi? Kalau nakkan hujan, bersedialah juga untuk dapatkan lumpur tu juga. Jadi macam-macam benda yang ada risiko-risikonya yang kita kena ambil sama-sama dengan keistimewaan dan kemuliaan yang kita dapat. So begitu juga dalam darjat, dalam ibadat dan sebagainya. Jadi orang soleh alhamdulillah. Tapi nak naik satu level lagi, dapat pahala lagi hebat, syurga pun syurga lagi tinggi bila mana kita start jadi orang yang muslih, boleh repair orang lain. Tapi ada risiko-risikonya yang kita kena sama-sama bawa. Dan risiko itulah dipanggil sebagai ibtila, ujian kepada orang soleh, ujian kepada para nabi, ujian kepada orang-orang yang beriman. Lagi hebat iman dia, lagi banyak ibadat dia, lagi hebatnya dengan agama, dengan Tuhan dan sebagainya, lagi banyak ujian dia. Tapi dengan ujian yang banyak itulah menggandakan pahala dan mengangkat darjat dia. Itu dia panggil ibtila. Ya, betul. Sihir dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW juga disihir. Cuma mujur peha kambing itu bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita taklah sampai level tu. Dan akhirnya kita kena. Na'udzubillah min zalik. Itulah ujian jadi orang baik. Tapi kita fahamlah kalau kita rasa dengan kebaikan memperbaiki orang lain itu, dan kita ingat pula hadis-hadis yang lain. Mungkin ibu-ibu pernah teringat hadis yang siapa yang buat baik dia akan dapat pahala. Kemudian dia juga akan dapat pahala orang lain yang buat kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala orang tu. So maknanya encourage orang, kan, ajar orang, ajak orang buat baik, dia sendiri dapat pahala dah. Tapi dengan sebab kita ajak orang buat baik, kita stopkan dia daripada buat jahat, once dia buat baik, kita juga boleh ambil pahala dia. Bukankah itu menggandakan pahala kita? Tapi adalah lumpur-lumpur yang kita kena ambil sekali lah, walaupun kita dapat hujan yang best tu. Kita dapat rezeki yang banyak, tapi banyaklah juga risiko-risiko yang lain tu yang kita kena ambil juga. Wallahu a'lam. Okey, yang seterusnya bab menasihati dan berlaku sederhana dalam memberi nasihat. Okey, tadi kita bincang pasal ingatkan orang, bagi nasihat, peringatan dan sebagainya. Tapi dispesifik ke pula dalam bab nasihat orang ini, sedang-sedang sudah, macam tu. Sederhana, jangan over pula. Okey, dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dalam ayat ini, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan juga dengan peringatan atau nasihat yang baik. Ulama bincang apa maksud al-hikmah. Ada banyak perspektif dia. Al-hikmah itu pertama dari sudut individu tu sendiri. Sebelum dia nak repair orang, dia nak menasihati orang lain, dia tengok dulu point apa yang dia nak bagi, siapa target group dia.
sasaran dia, yang nasihat tu orang yang dah dewasa pada dia, yang lagi banyak ibadat, orang tu pemimpin, orang tu gangster, siapa dia kena tengok. So al-hikmah tu dia sendiri kena ada satu ilmu alat, kepakaran untuk nak tengok target group dia. Jadi tu juga al-hikmah. Dia juga kena perbaiki diri dengan ilmu-ilmu yang pelbagai dan sebagainya. Baru dia akan dapat al-hikmah itu. Dalam masa yang sama dia jaga penampilan, jaga personality dia, itu juga boleh mendapatkan al-hikmah, kebijaksanaan. Sebab tu hari ni al-hikmah itu dia benda yang sangat subjektif dan dia boleh berubah pada bila-bila masa, pada bila-bila keadaan, pada tempat yang berbeza. Al-hikmah itu akan berubah. Okey. Berdakwah di Eropah tak sama berdakwah di sini. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jemput penceramah Eropah bawa sini, kadang-kadang approach ni tak sama dengan keadaan di sini. Kan? Sebab kalau kita tengok tradisi para ulama yang terdahulu, walaupun mereka itu mujtahid mazhab, pengasas mazhab sebagai contoh, Imam Syafi'i sebagai contoh, bila dia pergi ke Madinah, dia tak akan bawa cara dia macam mana dia dekat Mesir. Ini al-hikmah maksud dia. Betapa dia respect dengan orang yang mengikut Imam Malik bin Anas sebagai contoh yang berada dekat Madinah pada masa tu, pengasas mazhab Maliki, kan. Imam Malik bin Anas makamnya dekat Baqi', dekat dengan makam Rasulullah. Respect dia dengan Imam Malik sehingga dia takkan bawa pandangan-pandangan yang bercanggah dengan pandangan Imam Malik sebagai contoh. Itu al-hikmah. Okey, jadi contoh kita pada hari ni nak bagi nasihat dekat orang, tambah pula kat social media pula yang dekat situ ada pelbagai lapisan. Itu masalah. Bukan masalah, satu cabaran yang besar. Sama jugalah macam hari ni, dakwah kita secara online sebagai contoh, dirakamkan masuk YouTube, live lagi, audience yang berbeza. Kadang-kadang ustaz tu ceramah dekat sebuah kampung dekat Kelantan sebagai contoh, yang sesuai dengan target group dia, audience dia. Tapi bila mana dia dikomersialkan, broadcasting seluruh dunia, yang cara berfikir yang berbeza, keadaan yang berbeza, dan tambah pula kalau ceramah itu telah disunting dan sebagainya, tidak berada pada konteks yang sepenuhnya, maka akan hilanglah al-hikmah tadi. Maka sebab itu ceramah secara fizikal itu yang paling sempurna sebenarnya. Sebab dia ada soal jawab, tak faham boleh ni balik, atau boleh macam puan boleh terus elaborate lagi apa yang kita discuss dan sebagainya, supaya dia tidak misleading. Jadi takut salah faham, salah tanggap dan sebagainya. Benda tu boleh menghilangkan al-hikmah, boleh menghilangkan kebijaksanaan dalam, walaupun tujuannya sama, tujuannya untuk nasihat, tujuan kebaikan. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka contoh dalam konteks kita hari ni, seorang penceramah sebagai contoh, dia nak bercakap dan dia tahu percakapan itu akan pergi kepada pelbagai audience. Jadi kat situlah dia perlu ada pula beberapa tools, ataupun instrumen-instrumen yang tertentu yang akhirnya boleh, supaya apa yang disampaikan itu boleh pergi secara sederhana. Itu yang kita nak bincang ni pada hari ni. Macam mana dakwah ataupun nasihat yang sederhana tu. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Wa'il, iaitu Syakik bin Salamah, katanya Ibnu Mas'ud satu hari memberikan peringatan nasihat yang berbentuk keagamaan, ingatkan orang pasal akhirat dan sebagainya. Kata Abu Wa'il, Ibn Mas'ud ni selalu bagi kita nasihat-nasihat agama, tazkirah kepada kita. Kalau boleh kata setiap hari Khamis, memang dia akan ingatkan kita. Kemudian ada seorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, nescaya saya akan lebih senang lagi jika engkau memberikan peringatan kepada kita setiap hari. Kalau jadual dia hari Khamis je, tapi datang sahabat lain kata, wahai Ibn Mas'ud, setiap hari lah, sebab engkau ni sahabat yang dekat dengan Nabi, boleh tak bagi tazkirah, buat slot kuliah engkau ni setiap hari. Mungkin biasa kan, ibu-ibu minat ustaz tu suruh hari-hari. Ustaz tu, ustaz lain tak payah, contoh. Ibn Mas'ud menjawab, sebenarnya yang mencegah saya berbuat demikian itu, yakni tidak memberi peringatan setiap hari, adalah kerana saya tidak suka dan tidak senang kalau saya yang menyebabkan kamu bosan kepada saya. Sesungguhnya saya menjaga waktu, jadi tidak setiap hari memberikan nasihat kepada kamu semua, sebagaimana keadaannya Rasulullah SAW yang menjaga waktu memberi nasihat kepada kita dulu, kerana takut timbulnya kebosanan kepada kita. Kalau Nabi pun sederhana, bukan hari-hari Nabi nasihat orang je kerjanya. Ada ketika Nabi relax, Nabi diam, Nabi bagi sahabat nak bersyair, nak bergurindam qasidah,
Ada ketika Nabi relax tengok sahabat punya performance, ada ketika Nabi bagi nasihat. Maknanya bukanlah terlalu kerap sangat. Dan ini disebut oleh dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ada cerita pasal hadis Abu Wa'il tadi. Iaitu sederhana dalam beri nasihat. Sebab kita tak nak orang boring. Apatah lagi kalau kita hidup dalam berkawan. Kadang orang lari daripada kita sebab tu kalau dia ni datang, mula dia start. Jadi orang dah risau lah. Kalau dia tak ada, orang lega. Sebab kerjanya setiap kita datang orang tegur, setiap kita datang orang tegur. Kak, baju merah hari ni boleh ke pakai baju merah perempuan Ada je benda yang dia nak nasihat tu. Walaupun dia datang dengan poin-poin sebagai contoh. Saya dengar pun ni ceramah ustaz tu kata perempuan tak boleh pakai baju colour macam ni. Dah. Kita stres pula kalau jumpa dia. Jadi jangan jadi macam tu. Orang kata jangan over sangatlah. Sederhana saja dalam berikan nasihat itu. Jadi bukan semua benda kita kena cakap. Ada ketikanya jadilah manusia. Yang kita boleh bercakap, tapi jangan sampai percakapan itu membawa kepada benda yang haram yang kita bincang dalam tajuk yang sebelum ni. Tengok pula hadis yang lain daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya seseorang dalam solat dan pendeknya dalam berkhutbah adalah suatu tanda kepandaian orang itu dalam urusan agama. Oleh itu panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah. Benda ni lah yang kita kat Malaysia tak boleh nak buat lagi. Khutbah panjang, solat jadi pendek terbalik pula. Tak itulah, tengok realiti benda tu taklah sampai haram. Sebab arahan Nabi ni bukan bersifat amrul lil wujub. Cuma dia tengok pula kepada urus setempat. Kalau setempat itu memang orang yang jenis kurang dengan tazkirah, time tu lah dia datang, jadi boleh je panjang khutbah, tak ada masalah. Tapi kalau dah tahu orang rush nak pergi kerja, jadi relevan tak nak panjang khutbah. Tahu pula orang lepas tu tak sempat nak makan lagi lah apa, jadi dipendekkanlah khutbah. Dan rasa kalau nak panjangkan solat pun dengan luar ramai sembahyang dekat parking lot lagi dan sebagainya, jadi khutbah pun pendek, solat pun jadi pendek. Benda tu tak ada masalah. Fiqh ni dia fleksibel. Dia tengok kepada uruf setempat. Al-adah muhakkamah. Dalam kaedah fiqh sebut adat setempat akan boleh menjadi penentuan kepada hukum. Jadi kita tengok juga konteks Nabi SAW ni. Nabi suruh panjangkan solat dan Nabi suruh pendekkan khutbah. Jadi tak ada isu. Sebab di Masjidil Haram pun khutbahnya panjang. Sebab apa? Sebab itulah peluang untuk khatib nak bersama dengan jemaah untuk mengingatkan mereka segala-galanya. Sebab time lain bila imam datang je sembahyang terus, tak sempat nak salam pun tak boleh. Bukan dia orang tak nak salam, tak boleh. Bukan sebab pandemiknya, sebab nanti kalau dia start salam habis semua orang serbu dia. Jadi al-adah itu, tengok kepada keadaan setempat. Jadi nak bagi tahu dalam bab nasihat, kalau Nabi suruh pendekkan khutbah, maksudnya sederhana dalam menyampaikan nasihat, sederhana dalam menyampaikan peringatan, santai-santai sudah. Sebab tu kita pun dengan kata kuliah duha pun dah sekali je dah. Kalau tak sehari tu sampai dua. Jadi mungkin benda tu norma baru kita. Alhamdulillah kita carry on benda yang macam tu supaya dia tidak overload. Tapi dalam masa yang sama kita taklah pula menafikan manfaat. Kalau datang dua ustaz, datang dua tajuk dan sebagainya, ada juga manfaat yang tersendiri. Okey. Dan tak salah kalau JK Masjid menetapkan masa lah pada pentazkirah sebagainya, letak ada satu signage kat atas meja, bagi tahu kita ceramah sini sebagainya. Dan jangan pula sebagai seorang ustaz sebagai tanda dia tu ada ilmu ke apa ke sehingga dia nak overrule pula benda tu. Kan ni benda ilmu ni mana boleh sekat-sekat orang. Ada statement tu saya pernah dengar. Orang suruh berhenti sebab dah masuk isyak dan sebagainya. Cuba nak suruh berhenti pun dengan adab lah, jangan pergi berdiri depan ustaz dah masuk isyak ni. Jangan pergi berdiri macam tu kan. Bagilah tanda-tanda, ada setengah masjid dia bagi lampu. Jadi apa sajalah cara hikmah, cara yang bijaksana untuk buat penentuan masa, dan supaya masa tu tak drag lah. Bila drag nanti dia akan menyebabkan jadi bosan dan sebagainya. Dan benda ni disebut dalam hadis tentang kebosanan. Walaupun dalam bab tazkirah, dalam bab nasihat, sepatutnya tak boleh bosan. Tapi kita manusia. Jangan ingat kita malaikat, kita manusia. Benda baik macam mana pun ada kebosanan yang tertentu. Okey. Kalau tidak, orang tak akan balik ke hotel, pergi Mekah duduk tengoklah Kaabah. Semua orang tak payah balik hotel. Tapi tak, kita manusia. Dan Nabi pun tak suruh kita duduk masjid menghadap ialah Kaabah sampai tak balik-balik langsung, tak. Sebab tu Nabi kata apa? Walaupun aku rasul, aku juga berkahwin. Aku juga tidak berpuasa.
Okey, aku juga makan dan minum. Jadi nak kata jadi manusia. Jangan tentang balik umrah, balik haji terus bertukar jadi malaikat. Kerja bercakapnya pun semua ayat Quran, hadis Nabi je bercakapnya. Tak ada dah sembang-sembang bola ke sembang bak makan ke, tak ada dah. Jadi sederhana dalam menasihati. Hadis yang lain daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Pada satu hari saya bersembahyang bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang kaum yang berjemaah, yang sembahyang sama-sama, tiba bersin. Lepas tu Muawiyah kata, maka aku pun mengucapkan yarhamukallah. Tengah sembahyang ni, sebut yarhamukallah, orang tengah bersin. Boleh ke? Tak boleh lah kan, dalam sembahyang tidak dipanggil tidak masyru', tidak disyariatkan. Benda tu buat di luar solat. Sebab tidak boleh diputuskan. Tengok hadis Nabi, nanti Nabi tegur perkara ni. Jadi bila disebut yarhamukallah, sahabat semua tengok dekat dia. Dalam hati dia kata, aduh habislah aku, semua orang tengok aku. Kalau orang Arab punya tradisi, bila ada benda yang tak elok, dia akan bersumpah dengan ibu dia lah. Aduh, habislah mak aku, semua orang tengok kat aku. Macam tu lah ayat dia. Macam kita kata apa, alah habislah, ni apa semua orang tengok ni. Sebab tengah sembahyang tiba sebut yarhamukallah, sebab orang bersin. Jadi semua orang lain tengok pada dia. Dan orang lain yang tengok tu pun pukul-pukulkan tangan dan peha mereka yang menunjukkan isyarat bahawa suruh diam. Mana tengah sembahyang janganlah pergi sebut yarhamukallah. Kan? Maka bila orang buat isyarat macam tu, maka aku pun diam, kata Muawiyah bin Al-Hakam. Setelah selesai sembahyang, maka Rasulullah pun dah selesai sembahyang. Maka Rasulullah SAW ajar dia tentang apa yang berlaku tadi. Maka demi Allah, Nabi SAW tidak pernah membentak-bentak aku, tidak pula memukul aku, tidak pula mencaci maki aku. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi tegur dengan cara yang sederhana, cara yang hikmah. Sungguhnya solat ini tidak patut di waktu mengerjakannya mengucapkan sesuatu ucapan dari ucapan manusia. Hanya senya solat itu adalah ucapan tasbih, subhanallah, ucapan takbir, Allahu Akbar, dan juga ayat Al-Quran atau apa seperti itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, saya ini baru saja keluar daripada jahiliah, saya baru masuk Islam, dan Allah sungguh-sungguh telah mendatangkan agama Islam ini kepada saya. Sesungguhnya di antara kita semua ini ada beberapa orang yang suka mendatangi ahli sihir ataupun tukang ramal, kahin. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mendatangi mereka. Saya berkata lagi, di antara kita pula ada orang yang suka merasa tentang nasib buruk. Nabi kata, hal itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dalam hati mereka sendiri, maka tentulah tidak dapat menghalangi mereka. Yani hal itu tidak akan dapat memberikan bekas ataupun apa-apa kesan kepada mereka, sama ada manfaat atau mudarat. Nak bagi tahu, Nabi ni kalau nak tegur orang walaupun orang buat salah, Nabi tenang-tenang saja. Ya? Tenang-tenang tengok keadaan orang tu. Ya, jadi penting tu yang saya sebut tadi, masuk al-hikmah itu, orang tu kena tahu siapa audience dia. Sebab tu pernah kadang-kadang kita jumpa dalam hadis, kalau kita buka pengajian hadis, kita akan nampak hadis tu macam ada kontradik. Sekejap Nabi cakap macam ni, sekejap Nabi cakap macam ni. Soalan yang sama, tiba hari ni Nabi jawab lain, tiba kita jumpa pula hadis lain, lain pula cara Nabi jawab. Rupanya Nabi jawab tu berdasarkan konteks. Siapa yang bertanya, keadaannya. Jadi menyebabkan kita nampak sekejap Nabi kata macam ni, sekejap Nabi cakap macam ni. Sebagai contoh, Nabi SAW larang sahabat minum berdiri. Tapi tiba-tiba sahabat nampak Nabi minum berdiri. Hari itu larang, tapi yang ni buat. Jadi apa konteksnya? Jadi mesti ada sebab. Nak bagi tahu, bila sebut larangan, bermaksud kalau duduk tu lebih baik. Bukanlah haram minum berdiri, duduk tu lebih baik. Dan Nabi buat minum berdiri itu sebab apa? Nabi nak tunjuk bahawa kalau berdiri tak haram. Dan ada ketikanya Nabi sengaja berdiri ketika minum itu, nak bagi tahu ketika itu pula dalam konteks berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika musafir Fatu Mekah tu, Nabi berdiri nak tunjuk kat sahabat supaya aku buka puasa. Jadi ada konteksnya. Kalau ikutkan boleh je sahabat tegur Rasulullah, kenapa minum berdiri? Sebab itu ada hadis, bukankah kau larang minum berdiri? Jadi itu maksud sederhana dalam nasihat. Jadi kalau tak, sahabat-sahabat akan mungkin tegur Rasulullah, mungkin ya, tapi nak katanya kita lihat kepada konteks. Jadi Nabi berdiri, orang tahu sebab ni. Jadi sebab itu ibu ayah semua memahami konteks ini. Ramai orang memahami tekstual, dia tidak memahami kontekstual.
Sama jugalah benda yang sama yang hari ni orang berbalah kat social media. Hari ni ada satu, mungkin pada saya satu budaya yang mungkin kurang sesuai lagi. Saya tak kata benda tu salah, cuma mungkin saya rasa agak kurang sesuai, dan mungkin boleh menjadi parah, mungkin pada saya boleh jadi salah. Benda tu bila mana menyebabkan pergaduhan, pembalahan, caci maki kat bawah, walaupun atas konteks agama. Hari ni ada portal-portal ataupun platform yang dibuat comparison video antara satu ceramah ustaz dengan satu ceramah ustaz lain. Orang ni kita kata apa, react kepada video. Hari ni kan ada satu trend itu. Bagus, react ini adalah satu budaya yang dibuat zaman kegemilangan Islam dulu. Zaman Eropah tengah mengalami zaman gelap. Middle East, Timur Tengah, di Baghdad, di Khurasan, di Iraq, Basrah, Mekah, Madinah, Mesir, semua ni negara yang penuh dengan react. Pandangan ulama buat pandangan, maka ulama ni akan rot pandangan tu. Rot tu dipanggil react. Dibagi pandangan dia pula. Tapi ketika itu orang beradab dan orang ada ilmu. Tapi nak kata ilmu-ilmu pun mereka berbalah juga zaman itu. Dan berbalah tu depan-depan, maknanya boleh settle terus. Hari ni dengan social media, dengan fake account lagi, yang boleh berbalah tu sampai caci maki, sebenarnya pergi kepada personal. Budaya itu yang tidak baik. Jadi kadang-kadang satu ustaz dia buat video, dia mengajar, konteksnya di situ dah related dengan soalan orang yang depan dia. Cuma kadang-kadang datang video yang lain yang cerita dari sudut akademik yang kadang-kadang tidak menepati konteksnya. Jadi benda inilah yang menyebabkan tidak jadi sederhana, maka dia jadi melampau. Dan tambah pula dipanaskan lagi dengan komen-komen yang melampau terhadap fanatik pandangan tadi. Yang fanatik dengan ustaz yang ni akan terus mempertahankan ustaz ni, yang fanatik dengan ustaz ni terus. Yang lebih malang lagi adalah tidak bersetuju pada satu pandangan sehingga menyebabkan caci maki dan perbalahan. Yang tu yang salah. Jadi apa yang Nabi SAW ajar kepada kita tentang al-hikmah itu, pertama adalah orang yang menyampaikan perlu ada menyampaikan dengan konteks yang sesuai, dan orang yang menonton dan melihat juga perlu kadang-kadang untuk tidak terlalu cepat melata bila mendengar satu pandangan yang mungkin tidak difahami konteks asalnya. Jadi ibu ayah semua, wallahu a'lam, mungkin pepatah-pepatah Melayu pun ada banyak mengajar kita tentang benda-benda yang memahami konteks ini. Dan perkara inilah juga yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam bab nasihat ini kita bersederhana, insya-Allah. Yang terakhir sekali, daripada Irbad bin Sariyah, kita semua diberi nasihat oleh Rasulullah berupa satu nasihat yang kalau kita mendengarnya, hati kita menjadi takut dan boleh mengalirkan air mata. Lalu Irbad bin Sariyah pun menyebutkan hadis yang kita dah pernah bincang dalam bab larangan tentang bab perintah memelihara sunnah, dan sudah pun kami sebutkan bahawa Imam Tirmizi juga mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nak ceritanya, dalam penyampaian nasihat bukanlah bermaksud semua nasihat itu sehingga kena menangis. Bukanlah berarti asal tazkirah je semua kena menangis. Ada ketika Rasulullah juga akan tazkirah benda yang memberikan semangat, tak ada menangis masa tu. Semua orang akan jerit-jerit pada masa tu. Ada ketika Rasulullah dan para sahabat yang lain akan memberikan nasihat yang berbentuk ketegasan. Ada pendakwah kita yang dia lantang kalau bercakap, ada pendakwah kita yang sayu bila bercakap. Maka semua ini bukan competition, semua ini adalah compliment. Dan jangan kita buat comparison, semua ceramah mesti nak kena cara macam ni. Tak, dia tak akan sama. Malah ada audiens yang tak suka cara menangis, apa je sikit menangis. Jadi kita pula sebagai orang yang menerima, kita perlu sinergi semua ni. Masukkanlah semua ramuan ini, tangisan pun ada, sedih pun ada, semangat pun ada, ketawa pun ada, semua tu kena ada. Yang tak bersetuju, yang nak ceramah serius saja, dia tak suka yang ada menyanyi. Ada penceramah tak nak, ada pula audiens yang tak nak ceramah tu serius saja, dia nak ada lawak-lawak, nak ada Bollywood sikit, ada apa sikit apa. Tapi tak suka Bollywood, dia kutuk je pula yang Bollywood. Jadi tak boleh macam tu. Dia sederhana. Nak menerima pun sederhana, nak menyampaikan pun sederhana. Yang menyanyi pun silalah menyanyi dalam ceramah, tapi jangan menyanyi tak habis-habis, tak berhenti-berhenti pula. Sederhana. Dia panggil ummatan wasata, umat pertengahan. So dalam apa juga keadaan kita, wasatiyah ni sangat-sangat penting. Dalam apa juga keadaan. Apa juga keadaan, kita tak boleh nak terlalu over excitement, tak boleh pula nak terlalu
Pasif sangat pula pun tak boleh, nak aktif sangat pun tak boleh. Tengok sedang-sedang sudah. Dan itulah sebenarnya dalam apa jua tindakan kita, bukan tazkirah aja, apa sahaja. Dekat sosial media pun sedang-sedang. Ini tak hari-hari upload, sehari kat 10 kali upload. Jadi sedang-sedang sudah. Kan? Ada orang yang tak suka orang yang pergi Mekah upload benda. Ada orang yang suka. Ada orang yang upload pula, janganlah sampai sehari sampai 20 30 upload pula, jadi takut dah jadi overload pula, sampai orang tak nampak pula. Kan cuma bila masa dia ni beribadat asyik duduk social media tak habis-habis. Jadi ada banyak benda lah. Kita pun bersangka-sangka, orang pun boleh menimbulkan fitnah. Yang buat konten timbulkan fitnah, yang melihat konten pun akan bersangka-sangka yang buruk pula. Jadi bila sederhana, insya-Allah uploadlah 2-3 kali sehari ke maksimum, dan bersama orang yang tengok pun tengok dengan pandangan yang positif. Itu adalah encouragement, itu adalah orang nak kata apa, nak bakar semangat kita. Bukan dia nak riak, nak apa, jangan kita pilih riak apa-apa dia tunjuk tu dia nak riak, tak. Encouragement supaya kita tengok, kita rasa, oi, kenapa dia sampai, aku tak sampai. Kita pandang ke arah sudut tu. Dan saya sangat bersetuju kalau ada kawan-kawan yang bila pergi sana upload, share momen tu, sebab ramai orang yang dia akan terkesan dengan momen tadi. Cuma sederhanalah dalam menyampaikan tu. Sebab tu penting dalam copywriting, itu penting. Apa semuanya dia nak tulis tu, jangan timbulkan benda-benda yang menyakitkan hati orang sebagainya. Create lah benda yang boleh menyatukan dan memberikan kesefahaman, insya-Allah. Okey, itu perbincangan kita hari ni. Kalau ada soalan ataupun perbincangan, kalau kita boleh buka sama-sama, ibu-ibu. Ibu jangan serius ya, saya pun takut. Okey. Ya. Bercakap-cakap dalam solat Okey. Yarhamukallah tu, okey. Itu bercakap dengan manusia tu, semoga Allah merahmati kamu. Tu bercakap dengan manusia lah. Jadi Nabi kata dalam solat tidak ada percakapan yang boleh bercakap dengan manusia, melainkan ada subhanallah, percakapan dengan Allah semua. Allahu akbar. Jadi yarhamukallah dah consider dia bercakap dengan manusia. Dan bukan sekadar itu, walaupun bukan percakapan, kalau kita text message sekalipun, tengah sembahyang, tapi ada connecting dengan manusia yang bukan Allah, boleh membatalkan solat juga, walaupun tak bercakap. Kan? Kita buka WhatsApp, type je. Okey tu pun dah ada template, kita bukan type okey pun, okey tu memang dah ada sebelum takbir, memang dah ada, kebetulan tak send. Type Fatihah terlupa, ya Allah terlupa nak send. Buka WhatsApp, send je. Boleh membatalkan solat sebab dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah, dia pergi dengan manusia. Kalau yarhamkallah sama jugalah. Boleh membatalkan solat. Ustaz, yang tentang isu mandi safar tu, salah penyampaian atau salah tafsiran? Okey. Kalau tanya saya dia dalam perbincangan ilmu ni dia ada dua ada dua keadaan. Pertama akademik. Yang kedua penyampaian. Okey, kalau bidang akademik memang ada dibincangkan benda tu. Ada pendapat yang membenarkan, ada pendapat yang tak benarkan dan sebagainya. Itu dari sudut akademik. Tapi adakah di sudut akademik itu boleh disebutkan dalam penyampaian? Itu soalan dia. Dan kita juga kena melihat konteks orang yang bertanya. Yang bertanya tu siapa? Memang dia jenis orang buat mandi safar ke? Yang tanya tu sebab nak supaya menjadi penguat kepada apa yang dia buat? Ataupun tanya untuk nak menghentikan orang yang buat? Jadi penyampai ni dia kena tengok aku sesuai tak nak jawab benda ni. Dan tambah pula dalam dunia kita hari ni banyak soalan-soalan telah pun difatwakan. Jadi sebagai penyampai dia tak perlu sentuh isu yang berbeza dengan fatwa. Dalam keadaan masyarakat kita hari ni yang kononnya boleh trace apa sahaja maklumat, rekod dan sebagainya dengan cara ustaz Google sahaja, lagilah cabaran lebih besar pada pendakwah untuk menyampaikan suatu hukum lah. Sebab tu kena hati-hati. Saya secara peribadi pun saya belajar daripada orang-orang lama tentang apa benda yang kita boleh jawab, apa yang kita tak boleh jawab. Bila saya masuk ke dunia media sebagai contoh secara komersial di televisyen, radio sebagainya, saya belajar dengan orang yang biasa masuk televisyen, yang biasa berkomunikasi dengan wartawan. Bukan semua soalan wartawan kita boleh jawab, walaupun dia tanya soalan akademik sekalipun. Sometimes benda tu boleh dibuat dengan cara penulisan yang berbeza dan akhirnya memberikan misleading kepada orang yang nak membaca juga. Jadi wallahu a'lam, pada sajalah isu mandi safar itu memang ada perbincangan akademik, tapi dia tak perlu diceritakan di public.
Wallahu a'lam. Mungkin jawapan saya berbezalah kot daripada orang yang tak bersetuju dengan pandangan saya, tapi itulah hakikatnya dalam dunia social media pada hari ni. Wallahu a'lam. Sebab tu saya ada forward dalam satu statement Facebook saya tentang teguran kepada tim media ustaz ni. Bukan kepada ustaz tu, kepada tim media ni. Sebab yang bawa direction tu adalah tim media tu. Kekuatan kepada populariti ustaz ke atau siapa-siapa saja influencer, pendakwah atau siapa artis ke adalah pada media tim tu. Jadi tim tu sendiri perlu ada hikmah. Isu apa yang boleh diutarakan, isu apa yang boleh di-highlight dan sebagainya. Memang rating tinggi. Tambah pula kalau benda tu boleh monetize pula, boleh dapat duit pula, lagi banyak orang view, lagi boleh dapat duit. Makin lagi tinggi critical issue ataupun kontroversi, boleh dapat generate income. Jadi benda ni lah perlu dilihat kembali lah oleh tim media itu. Wallahu a'lam. Ya puan. Ya. Macam mana segi pakaian Rasulullah pula macam mana Ustaz? Maksudnya pakaian Rasulullah? Kalau orang ikut pakaian Rasulullah pakai serban tu, adakah itu tidak harus? Maknanya dia dapat pahala atau tak mendatangkan apa-apa? Okey. Tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada perkara yang Nabi sebagai seorang manusia, ada perkara yang Nabi buat sebagai seorang Nabi. Sunnah ni dia ada dua kalau kita nak mudah, ada macam-macam pelbagai konsep dia, tapi dua cara yang paling mudah. Pertama kita panggil sunnah jibiliyah. Jibiliyah ni Nabi seorang manusia, dia lelaki, dia orang Arab. Itu jibiliyah, maknanya normal menjadi seorang manusia lelaki Arab. Satu lagi sunnah syar'iyah. Apa saja yang Nabi buat itu kerana dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Jadi ada dua perbezaan. Contoh, Nabi berjalan, Abu Jahal pun berjalan. Jadi adakah kita berjalan sebab Nabi berjalan, kita berjalan tu dapat pahala? Belum lagi. Sebab dia benda yang harus berjalan. Semua orang berjalan. Orang jahat pun berjalan, orang baik pun berjalan. Tapi macam mana nak menjadikan berjalan tu jadi pahala? Tengok apa yang Nabi buat yang Abu Jahal tak buat. Oh, dia berjalan pergi tempat maksiat, Nabi tak pergi. Orang ni jalan lenggang kangkung, Nabi jalan laju, cergas. Okey, Nabi akan menundukkan pandangan masa berjalan, bukan dengan sombong macam tu. Abu Jahal akan jalan sombong macam tu. Kan? Jadi itu yang akan membezakan manusia dan Rasul. Tapi Nabi tetap berjalan menggunakan kaki, bukan terbang pula. Okey. Sama juga dengan pakaian. Ada pakaian Nabi pakai yang juga orang Arab jahiliah juga pakai. Okey, sebab Nabi adalah orang Arab, so Nabi tak akan pakai kemeja macam saya. Pakaian Nabi macam pakaian orang Arab, jubah. Tapi apa yang membezakan jubah Nabi dengan jubah orang Arab jahiliah ataupun Arab-Arab yang bangsawan yang mereka buat? Mereka akan pakai sutera. So Nabi tak akan pakai sutera. So pakaian Nabi membezakan apa yang larangan. Apa? Mereka akan pakai nipis sampai nampak dalam. Nabi tak pakai sampai nampak dalam. Mereka akan pakai secara isbal, labuh-labuh. Sebab kebanggaan, mereka ada banyak duit. Mereka pakai labuh nak menunjukkan aku ada banyak duit, korang semua duit tak ada. Dia pakai labuh-labuh. Nabi tak. Nabi kata pakai sampai buku lali. Maka dia akan membezakan. Jadi yang membeza tu yang mendatangkan pahala. Mendatangkan sunnah, mendatangkan pahala tadi. Sama juga kita pakai warna. Semua orang pakai warna, apa saja warna. Tapi ada beberapa warna yang khusus, yang spesifik, yang Nabi suka pakai. Jadi kita buat sebab Nabi buat. Jadi Nabi suka pakai warna hitam, Nabi suka warna hijau, Nabi kadang pakai warna merah. Jadi kita pakai kerana kita ada banyak baju. Tiba hari ni kita terfikir, aku nak pakai baju putih lah. Sebab aku ingat Nabi pernah sebut, sebaik-baik pakaian kamu lah warna putih. Nabi sebut benda tu spesifik. Kadang-kadang ada benda yang Nabi tak cakap, tapi Nabi buat. Kita panggil sunnah fi'liyah. Bertembung sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah. Yang Nabi cakap, maka utamakan yang Nabi cakap. Contoh, Nabi pakai hijau, Nabi pakai warna hitam, tapi Nabi tak pernah cakap lah pakai warna hitam, dia baik. Tak, tapi yang Nabi cakap pakai warna putih. Dia lah sebaik-baik pakaian kamu ketika hidup dan juga ketika mati. Jadi kita ada banyak warna. Dalam hari kita buka wardrobe kita, nak pakai putih lah sebab teringat Nabi tadi. So dapat pahala pakai putih. Tambah pula hari Jumaat pula Nabi galakkan pula ada hadis khusus pasal pakai warna putih ketika hari Jumaat. Jadi kita boleh combinekan benda tu, maka dapatlah pahala sunnah tadi. Wallahu a'lam. Okey? Okey, satu je Kak. Kalau kita solat, lepas tu kita buka mushaf depan, kita nak baca ayat lazim tu kan, boleh tak? Boleh tak? Okey. Dekat sini ulama berbeza pandangan.
Satu pandangan ulama kata Quran ni, sebab satu, kalau kita, walaupun kita tengok Quran, kadang-kadang boleh menghilangkan fokus kita untuk kita berhubung dengan Allah. Kita dah tak rasa solat, kita sedang membaca Quran je. Maka ulama beza pandangan pada tu. Adakah dengan dia tengok Quran tu boleh menyebabkan dia fokus pada semayang? Takut dia dah terlupa yang dia semayang, dia sedang membaca, niatnya dah berubah. Oleh kerana itulah ulama dia meletakkan dua hukum. Ada setengah ulama sebut dibenarkan untuk melihat mushaf ketika solat bagi orang yang pernah menghafal ayat itu. Setengah ulama itu yang paling straight lah. Okey. Pandangan yang kedua kata harus untuk membuka mushaf. Dan ada pula pandangan yang memakruhkan kalau sampai tahap menyebabkan kita hilang fokus kepada solat. Soalnya kita dah lebih fokus kepada membaca Al-Quran, bukan lagi solat. Ini senang ceritanya. Sekali lagi, bila sebut tentang fiqh, bidang saya adalah bidang syariah. Fiqh ini adalah benda yang fleksibel. Dia bukan kata bila ada pandangan ni terus pandangan lain salah, tak. Cuma mana yang lebih sesuai. Dan kadang-kadang hari ini mungkin kita akan setuju dengan pandangan yang kata makruh. Minggu depan mungkin kita akan bersetuju dengan pandangan yang membenarkan. Sebab konteks dah berbeza pada masa tu. Okey, contoh mungkin zaman kita kuat hafalan dulu, mungkin kita tak buka mushaf. Tiba-tiba tak kira umur dah makin meningkat, kita perlukan sampai banyak lupa dah ustaz. Masa tu kita akan buka masa tu. Jadi tengok kepada keadaan kita, kesesuaian dan juga konteks di mana ibadat kita yang kita lebih selesa. Tapi macam mana sekalipun, kalau tanpa membukanya itu adalah yang lebih baik. Sebab tu datang satu ayat, faqra'u ma tayassaru minal Quran. Islam datang dengan mempermudahkan kita. Maka setiap kali kamu sembahyang, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Jadi sampai kita nak kena buka tu dah sampai menyusah lah tu. Jadi kalau ustaz, saya boleh qul huwallah, ustaz, silakan qul huwallah pada setiap rakaat. Dan benda ni pernah sampai kepada Nabi SAW. Ada jemaah komplain, ustaz, kalau ya Rasulullah, dia ni kalau jadi, saya lupa nama sahabat tu, dia ni kalau jadi imam mesti qul huwallah. Maka orang cakap dia imam qul huwallah. Nabi tak terus bagi hukum, Nabi clarify, Nabi tanya dia, betul kamu begini, betul. Dan itulah Nabi cerita pasal qul huwallah itu adalah nisful Quran ke apa benda tu. Keistimewaannya ada pada surah Al-Ikhlas. Dr. Irma. Wallahu a'lam. Jadi dia fleksibel, macam saya sebut tadi, dia fleksibel. Jadi boleh tengok pada keadaan kita. Tapi lebih mudah saya guna pandangan faqra'u ma tayassaru minal Quran. Kita baca berdasarkan kemampuan kita. Tapi kalau kita rasa purpose kita solat, dalam masa sama kita nak khatam Al-Quran. Okey? Saya tak ada masa lain ustaz, saya nak baca Quran, saya sangat sibuk menguruskan anak lah, itu kerja apa, cat rumah apa semua. Macam-macam benda saya kena buat ustaz. Kalau saya semayang lagi, saya nak baca Quran lagi, saya tak ada masa. Jadi lebih tak saya nak semayang dan saya nak khatam, nak kena saya tak apa, saya nak buka. Silakan. Tengok kepada diagnose lah. Jadi doktor tu nak bagi ubat, prescription tu tengok pada diagnosis apa dia punya patient. Okey, jadi sebab tu jawapan dia akan berubah. Itu bukan ke alasan untuk kita tak nak belajar sebab kita ada muda keluar dia dah dua buku. Benar. Itu pun ada konteks yang tersendiri juga. Kalau yang bertanya itu beralasan sebab dia baca qul huwallah yang dia hafal. Jadi penceramah tahu pula dia tu qul huwallah punya orang. Mungkin imam tu takkan boleh jawab lah, boleh baca qul huwallah sebab ada hadis yang ada sahabat baca qul huwallah je. Kita mungkin tak boleh cakap macam tu kepada dia. Kita kena bagi satu ayat tambahan pula. Tapi kalau boleh baca surah yang berbeza, sesuai pula dengan jemaah awak pula imam, majlis USJ pula, jemaah educated pula, jadi rasa tak sesuai kalau awak nak qul huwallah je. Sebab imam sini semua suratul Baqarah. Jadi jemaah sini jadi awak kena upgrade lah. Tak boleh jadi qul huwallah je. Kena tambah sikit lah approach tu. Okey, wallahu alam, itu saja untuk hari ini. Minta maaf salah silap. Ada rezeki nanti insya-Allah kita berjumpa lagi. Sekali lagi, mudah-mudahan apa saja yang dibincangkan ini benda basic saja, cerita pasal nasihat orang apa saja. Tapi tinggal lagi kita amal atau tidak, itu saja. Tinggal lagi kita dah jadi orang baik, sejauh mana kita nak improve orang lain pula, bukan sekadar improve diri kita saja. Tapi nak improve orang pun kena tengok kepada konteks-konteks dan hikmah-hikmah tersendiri. Dia punya audiensnya siapa, waktu, timing sesuai tak sesuai nak cakap benda tu. Semua tu tengok kepada keadaan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.